Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surau, seterusnya guru-guru, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan lagi untuk kita terus hidup dan beribadah kepadanya. Tuan-tuan, hari ini kita berada pada 21 Muharram, bersamaan 8 Ogos. Bersamaan beberapa hari lagi kita akan menghadapi PRN 6 negeri kan. Jadi mungkin tak rasa saya kat sini sebab sini tak ada pilihan raya, tapi dia punya ada kehangatan tu kan. Kehangatan tu. Ada orang khabar 6-0. Ada betul 6 negeri 6-0 khabar. Wallahu alam kan. Tapi pakar-pakar kata 3 sama dia khabar. 3 sama lah balik kan. 3 sama kan. 6-0 ada, 3 sama ada. Tuan-tuan lah, puan-puan semua maknanya di tengah-tengah kita semangat, tengah-tengah kita seronok berkempen, janganlah sekali-kali kita ini melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tuan-tuan ada tengok kot video tu kan. Video tu macam viral lah sikit. Makcik tu kan. Ada makcik di Kelantan tu kan. Memang kalau pihak lawan datang kempen dekat kita, pihak lawan kan datang kempen untuk sokong calon dia kan, kita dah ada dalam hati kita ni, dah ada dah, kita dah tahu dah nak buat, datang kempen kat kita, kita rasa membuat-buat kan. Walaupun ada orang khabar makcik tu apa tak berapa sihat, nyanyok lah, ada orang khabar macam tu lah, tapi tengok ayat tu, itu bukan ayat orang nyanyok, bukan. Dia macam benda tu dah ada dalam kepala. Mungkin dia nak cakap apa, dalam kepala dah cakap, dah nampak dah daripada jauh dah datang kat kita tu kan. Kita dah ada bondo nak bagi tahu cuma mungkin kita kadang-kadang terlajak bila kita nak bagi tahu kat dia kan. Sampai dia mengkafirkan, dia kafirkan orang Islam yang lain. Yang ni mungkin terlajak lah tuan-tuan. Dia kata kafir. Tak boleh tuan-tuan. Jangan kita sekali-kali kafirkan mana-mana ahlul qiblah. Ahlul qiblah. Sehingga kalau dia orang cakap benda yang kafir pun belum lagi jatuh kafir dekat dia orang. Sebab mungkin dia tak tahu. Apatah lagi dia hanya lawan kita dalam parti kan. Dia musuh politik kita saja, tak boleh kita kafirkan. Itu dah melampau, ataupun kita dah melanggar batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dan tanda-tanda munafik juga salah satunya itu tanda-tanda munafik. Tapi saya tak kata makcik tak, mana-mana orang, bukan yang buat kerja ni ramai kan. Kadang-kadang kita nak gaduh, kita lebih kan. Nabi SAW sebut arba'un man kunna fihi kana munafiqan. 4 benda ni kalau ada pada orang tu, ciri-ciri ni, dia adalah munafik. Salah satunya, 3 daripadanya kita dah tahu kan. Satu kadang-kadang orang tak baca, iaitu idza khasama fajara. Apabila dia bertekak, bila dia bergaduh, fajara, dia melampau. Kalau kita melampau, kita terlebih cakap. Kafir ni tuan-tuan, kafir, bukan kata kafir, kata fasik. Awak fasik. Fasik ni apa? Perosak agama, suka yang merosakkan agama ni, buat benda-benda yang berdosa ni, fasik. Nabi SAW sebut la yarmu rajulan bil kufri wala bil fusuqi illa irtadda ilaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Jangan seorang lelaki melontarkan kepada lelaki lain dengan perkataan fasik. Engkau fasik ke, engkau ni ahli fasik ke,
wala bil kufri, dan juga jangan juga kata orang tu buat kufur, orang ni ahli kufur ke, ahli kafir ke, geng kafir ke, kecuali Nabi kata illar tadda ilahi, kecuali perkataan itu nanti akan patah balik dekat orang ni. Illar tadda ilahi, dia akan patah balik. Kenapa? Illam yakun sahibuhu kadzalik, kalau orang tu bukan apa yang dia, kalau orang tu bukan, kalau dia kata orang tu kafir tapi orang tu tak kafir, perkataan tu akan jatuh balik dekat dia. Jadi benda ini kita akan diuji, dia tak tahu kita bila diuji dengan balik perkataan tu. Nabi kata pasti perkataan itu akan datang balik, dalam hadis yang lain perkataan itu naik ke atas, dan kalau misalnya dia bukan, dia akan patah balik dekat orang yang cakap, Jadi jangan kita sembur apa-apa, sebab kita mengaji ni pun mengaji akidah, akidah. Jangan kita sesuka hatilah. Maksudnya nak gaduh-gaduh, mungkin perkataan yang baik saya rasa parti sekian-sekian macam rasa ia tak lebih baik untuk Islam berbanding parti ni. Itu okey, kan? Parti ni lagi bagus untuk Islam, cukup. Jangan kita kata kau yang ni Islam, kau kafir. No, jangan kita melampau di dalam membuat tuduhan, cakap ke orang ke. Kita nak bergaduh kadang-kadang kita terlebih, tuan-tuan. So macam mana jentera kita okey di sini? Okey. Insya-Allah insya-Allah kita doakanlah apa yang terbaiklah untuk negara kita. Hari ini kita akan meneruskan lagi pengajian kita daripada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Al-Wasithiyah iaitu akidah orang-orang wasiti. Orang-orang wasiti ni di mana? Di sebelah Iraq. Mana? Saya boleh lupa. Iraq tak silap. Di Iraq. Wakil dia datang berjumpa Ibn Taymiyah, nak minta tolong tulis satu tulisan yang boleh kami jadikan pegangan akidah. Jadi Syekhul Islam pun tulislah kitab ni. Berapa lama dia tulis? Tuan-tuan ingat tak? Berapa lama dia tulis kitab ni? Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ibn Taymiyah tulis berapa lama? Risalah dia pendek je. Yang ni syarah, sebab tu dia nampak tebal kan. Dia nipis je. Dia tulis hanya daripada asar sampai maghrib saja dia tulis. Sekejap dia tulis. Jadi dipenuhi dengan tulisan ini adalah firman-firman Allahu Subhanahu wa ta'ala. Akidah tu macam mana kita nak pegang? Ini firman-firman Allah, beriman dengan firman-firman Allah ni, dengan ayat-ayat Quran ni. Cukup. Kalau mengikut apa yang ditulis oleh Ibnu Taymiyah. Okey. Mana puas cari ni. Okey, yang terakhir sekali apa yang kita belajar hari tu, kalau ikut kitab ni kita berada pada muka surat 197 pada firman Allah, wa qauluhu innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Kita sebut juga hari itu Allah boleh je pemberi rezeki ni, boleh dua perkataan, sama ada Ar-Raziq dengan Ar-Razzaq. Jadi apa beza kedua-dua itu? Ar-Raziq orang yang bagi rezeki, mungkin bagi sekali, esok bagi lagi, kan? Ar-Razzaq menunjukkan dia bagi dalam hari yang sama pun dia bagi banyak kali, esok dia bagi lagi, lusa dia bagi. Itu maksud Ar-Razzaq. Jadi Allah SWT disifatkan diri dia dengan Ar-Razzaq, yang bagi dan bagi rezeki. Ar-Razzaq. Jadi apa lagi yang kita bincangkan tentang perkataan Ar-Razzaq? Kita bincang tentang rezeki itu sendiri. Rezeki itu mungkin apabila kita sebut sahaja rezeki, kebanyakan orang akan fikir benda-benda yang berbentuk material. Rezeki itu nampak apa? Sepinggan nasi, kan? Rezeki, kan? Apa lagi nampak? Kereta rezeki, rumah rezeki, anak rezeki, kan? Dapat pergi berjalan, kan? Ada duit rezeki, kan? Jadi itu semua yang orang nampak rezeki. Sedangkan rezeki juga segala benda yang dapat dimanfaatkan, itu adalah rezeki sebenarnya. Bukan benda material yang kita nampak tu saja, tetapi juga benda-benda yang maknawi, seperti ilmu. Ilmu juga adalah rezeki. Ilmu yang benar. Ilmu ada yang, kan, kadang-kadang ada orang sibuk dengan ilmu tu, tapi ilmu tu tidak bermanfaat, ataupun ilmu itu sesat, ataupun ilmu itu tidak benar. Pagi-pagi diajar untuk kita baca Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta pada engkau ilmu yang bermanfaat. Minta dengan Allah. Kadang-kadang kita sibukkan, kita rasa kita sibuk dengan ilmu ni kan. Di sebahagian tempat lah ilmu kan, tasawuf lah contohnya lah kan, tahu lah ilmu ni, tarikat ni lah, apalah. Kita tengok apa yang dia ajar kan. Kadang-kadang tak apa-apa kan, tak nak sebut lah kan, tak apa-apa yang diajarkan kan. Jadi ilmu itu tidak bermanfaat. Minta dengan Allah ilmu yang bermanfaat. Okey. Jadi ilmu juga rezeki, pangkat rezeki, kuasa. Orang itu dapat negeri sekian-sekian juga rezeki tuan-tuan. Kuasa kadang-kadang tak nampak. Rezeki, pandai orang pun rezeki. Okey, dan sebagainya. Okey, dalam kitab ni dia bahagikan pula. Sebab ni last hari tu kita berhenti pada rezeki, jadi saya ulang balik pada rezeki ni. Dalam kitab ni dia bahagikan rezeki itu terbahagi kepada dua, rezeki yang umum dan juga rezeki yang khusus. Rezeki yang umum, apa yang manfaat untuk kehidupan kita, apa sahaja yang manfaat untuk kehidupan kita. Jadi rezeki ni dikongsi oleh orang Islam dan juga orang bukan Islam. Umum. Jadi kalau apa yang kita dapat tu berguna untuk kita, boleh makan, boleh berkojor dengan itu, kita boleh, itu nama rezeki. Dan rezeki yang kita kongsi ni juga dinamakan rezeki juga adalah segala benda yang halal dan juga segala benda yang haram. Jadi rezeki bukan mesti benda yang halal sahaja, tak. Rezeki juga ada yang haram. Jadi ada orang yang dapat rezeki ni, mana kau dapat ni? Dapat lah daripada ada orang sakau hari tu, dapat kan. Jadi itu pun rezeki dia kan, rezeki itu rezeki. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita pilih, cari daripada rezeki yang baik sahaja. Kita sebut juga Nabi ajar kita, kalau kita nak langsaikan hutang, kita ada masalah duit kan, jangan minta ya Allah rezekikan apa sahaja. No, Nabi ajar Allahumma kfini bihalalika an haram. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal di sisi engkau, an haram, daripada benda-benda yang haram. Jadi rezeki yang umum ini dikongsi oleh semua orang, halal ke dia, haram ke dia, semua orang dapat. Dan yang kedua adalah rezeki yang khusus. Rezeki yang khusus dia bermanfaat, yang tadi bermanfaat untuk hidup. Kalau boleh hidup, boleh ada, boleh rumah ke apa, itu semua rezeki. Itu umum. Tapi rezeki yang kedua adalah rezeki yang khusus, adalah apa sahaja yang dikurniakan kepada kita yang boleh memberi manfaat kepada agama kita. Kita dikurniakan benda itu supaya kita boleh berkhidmat untuk agama kita. Itu adalah rezeki dalam bentuk yang khusus. Seperti kita ini mampu beramal soleh, kita boleh bangkit malam ke, kita boleh tolong ke kan, kita boleh tolong repair ni kan, tak minta upah, kita repair, kita pasang lampu ke apa ke, itu adalah rezeki yang khusus. Dan juga membantu ketaatan kepada Allah, dan sebagainya lah. Alright. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma min dabbatin. Yang ni bukan teks. Teks kita tadi innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Itu saja. Ini syarah dia lah. Bila bercakap pasal rezeki ni pun dia bawa lah dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran untuk tambah cerita tentang rezeki. Firman Allah dia dalam surah Hud, Allah sebut wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan tidak ada suatu makhluk yang berjalan ataupun tidak ada binatang di bumi ini kecuali atas Allah rezekinya. Kecuali pasti Allah bagi rezekinya, itu maksud dia. Tidak ada binatang pun atas muka bumi ini kecuali Allah pasti bagi dia rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan dia mengetahui tempat tinggal makhluk itu, binatang itu, dan juga tempat simpannya, dia simpan makanannya. Alright. Jadi nak bagi tahu kat sini, semua orang pasti dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebahagian orang apabila beriman dengan Allah yang bagi rezeki, dia beriman macam tu, Allah bagi rezeki, jadi buat apa susah-susah
Berapa susah bangkit pagi kan. Dah itu banyak tu rezeki aku. Untuk apa beria kau ni siang malam poi kedai, repair, cantikkan kedai, nak buat apa? Allah memang dah bagi rezeki. Yang ni kita panggil golongan ekstrim juga, ekstrim Kenapa? Kerana jika kita kata Allah itu Maha Pengampun, takkanlah kita kalau buat salah, buat dosa, kita tak apalah, so Allah ampun. Takkan macam tu. Kita diminta untuk minta ampun, takkan nak biar kan nanti Allah ampun lah, tak boleh kan? Kita kena minta ampun. Jadi begitulah juga rezeki. Allah bagi rezeki, tapi kita kena cari, kena cari. Jangan ada fahaman bila beriman dengan Allah yang bagi rezeki, Allah Ar-Razzaq kan. Jadi dia pun tak payahlah. Macam Piramli cakap kan, Piramli kan dalam cerita Nujum 4 Belalang dia kata, sedangkan ulat di dalam batu pun dapat rezeki kan. Dia malas. Nujum 4 belalang ni malas. Dia malas kan. Orang datang buat kopi kan, mana kopi tak ada pak kan. Jadi dia ambil belakang kuali tu, dia kikis kan, bagi hitam air tu kan. Jadi itu pemalas tuan-tuan yang tu pemalas. Jadi dia gunakan dalil ni supaya nak membenarkan pemalas dia tu kemalasan. Jadi jangan juga kita beriman kalau Allah itu pemberi rezeki, kita tak payah buat apa-apa. Allah SWT sebut lagi, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi, dalam suratul Mulk. Dialah yang menjadikan bumi untuk kalian yang mudah dialah yang menjadikan untuk kamu bumi zalulan, yang ditundukkan. Bumi ini dimudahkan untuk kita jalan. Allah Ta'ala ni kalau dia nak cipta bumi ni, pernah tengok tak gambar planet Marikh? Planet Marikh kan, bumi sebelah ni planet Marikh. Pernah tengok tak macam mana bentuk muka bumi planet Marikh? Macam bergunung. Tapi Allah Ta'ala tak jadikan bumi macam tu. Gunung ada tapi tak banyak lah. Ada banyak juga yang rata, supaya mudah untuk kita jalan, buat kerja kan, nak travel senang. Nak pergi sini ke sana senang, sebab dia dah kata dia kata dia yang telah menjadikan bumi ini zalulan, tunduk. Famshu fi manakibiha, lalu jalanlah di penjuru-penjuru bumi ini, carilah wa kulu mir rizqih, dan makanlah daripada rezekinya. Satu benda yang menarik juga tuan-tuan, kalau kita tengok perkataan Allah Ta'ala apabila dia kata cari rezeki ni, dia tak sama dengan suruh cepat. Cari rezeki tu Allah suruh pergi cari rezeki, tapi dengan Allah Ta'ala suruh pergi semayang Jumaat kan, perkataan yang dia guna tu berbeza. Bila cari rezeki tu Allah kata famshu, pergilah berjalan cari rezeki kan. Tapi bila solat Jumaat, apa Allah Ta'ala sebut? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, apabila diserukan untuk semayang, min yaumil jumu'ah, hari Jumaat, Allah tak kata famshu, jalan-jalanlah pergi semayang, tak. Allah kata fas'au ila zikrillah. Sa'i apa tak? Sa'i lari kan. Lari tu nak dia lari kalau amalan haji daripada sa'i kita berlari kan, berlari sound. Allah kata cepat-cepat sound, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kepada mengingati Allah. Okey. Jadi kesimpulan dia adalah apa tujuan kita hidup? Bersegera ibadah kepada Allah. Lepas tu sambil-sambil tu carilah rezeki. Bukan kita terbalikkan, segera cari rezeki, jalan-jalanlah nak pergi semayang kan. Terbalik Sebab tu kadang-kadang tujuan hidup tu kita kena botolkan, termasuk anak-anak kita tuan-tuan kan. Nak dah semayang belum? Tak apalah, sikit lagi kerja ni kan. Dia dahulukan apa dalam hidup dia? Dia dahulukan kerja dia kan. Sedangkan hidup kita satu hari ni yang paling penting adalah solat kita. Itu sebenarnya yang paling penting dalam hidup kita ni. Solat tu yang paling penting sekali kan. Kerja tu kenalah kerja, tapi yang paling penting kita kena faham adalah solat. Ibadah kita tu paling penting. Okey, habis kita cerita tentang rezeki. Ada kita rezeki ni. Okey, yang kedua tadi, matan kita adalah innallaha huwar razzaq. Allah lah yang maha bagi rezeki ni. Zul quwwah. Zul quwwah maksud dia yang memiliki kekuatan. Zu yang memiliki al-quwwah, kekuatan. So apa maksud zul quwwah? Quwwah, kekuatan dia tak sama dengan
kemampuan. Quwwah tak sama dengan qudrah. Kalau seseorang macam mana payah juga nak explain. Quwwah tidak sama dengan al-qudrah. Contoh, dia bagi contoh lah. Contohnya engkau berkata angin itu kuat. Kalau angin tu, angin datang kepada kita, dia kuat kan, kuat angin ni, kita tak khabarlah angin ni mampulah tak jadi dia nak beritahu kat sini, kuat dengan mampu beza. Kuat lebih khusus, kuat lebih khusus. Yang mampu belum tentu lagi kuat. Yang kuat pasti mampu. Poning lah aja ni. Apa contoh mampu kan, ada orang, kau boleh tolong saya tak, kau mampu tolong saya tak, saya boleh tolong kau. Jadi dia mampu tapi belum tentu dia kuat kan. Tapi kalau dia kuat, dia memang mampu kan. Jadi Allah SWT Zul Quwwah, dia kuat. Dan perkataan yang seterusnya adalah Al-Matin. Innallaha huwar razzaqu Zul Quwwatil Matin. Matin tu apa pula? Matin, Al-Matin maksudnya sangat kukuh ataupun sangat tegak. Kekuatan dia sangat tegak. Ini adalah sifat bagi Al-Quwwah tadi. Okey. Jadi Allah SWT antara namanya juga adalah Al-Matin, yang sangat kukuh. Apa yang kukuh itu? Kukuh itu adalah dari segi kekuatannya. Kalau ikut ayat tadi, Zul Quwwah Al-Matin, kekuatan dia sangat kukuh. Dalam masa yang sama, dia itu juga keperkasaannya juga kukuh, kekuasaannya dan banyak lagi, dan hampir bukan hampir, maksudnya kesemua sifatnya adalah bersifat kukuh. Contoh sayang, tuan-tuan, sayang. Sayang kita sesama orang ni kan, kita sayang dengan dia, tetapi sekukuh mana kasih sayang kita tu? Kita sayang dengan dia, hatta anak kita pun tiba-tiba dia langgar satu benda yang kita tak suka kan, hilang setengah sayang tu kan, hilang, tak kukuh lah sayang kita ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sayang, dan sayangnya sangat kukuh. Kita buat salah, sayang dia sama, sayang dia sama lagi kan, dia tak mudah hilang. Tak seperti manusia sesama manusia. Kita bertaubat, Allah lagi sayang. Kita buat salah, Allah tak terus hilang sayang terus kat kita, tak. Okey, itu maksud Al-Matin. Okay, jadi kita tengok ayat ini menetapkan dua ayat daripada innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat ini menetapkan dua dari nama-nama Allah, iaitu Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, dan juga Al-Matin yang maha kukuh ataupun maha kuat. Dan ayat ini juga menetapkan tiga daripada sifat-sifat Allah, iaitu pemberi rezeki, kuat, Zul Quwwah yang kuat tadi, dan juga Al-Matin. Al-Matin iaitu sangat kukuh. Tiga manfaat dari segi perilaku dari beriman kepada sifat Al-Quwwah dan juga Ar-Rizq adalah hendaknya kita tidak mencari rezeki dengan dan kekuatan kecuali kepada Allah. Apabila kita tahu Allah Ta'ala ni, dialah yang paling kuat, mungkin kita tak cari kuasa selain daripada Allah Ta'ala. Kita tak bersungguh-sungguh cari kuasa, cari kekuatan selain daripada Allah Ta'ala. Kalau kita nak minta tolong, kita tahu ada orang yang boleh tolong ni, dia kena ada kuasa ataupun kekuatan, kita tahu. Maksudnya kita tak akan cari lebih kepada orang tu daripada Allah SWT. Itu beriman dengan Allah, itu Zul Quwwah. Dan juga rezeki yang sama. Rezeki juga kita tak bersungguh-sungguh, melainkan kita akan lebih minta kepada Allah. So Allah lah yang bagi rezeki. Orang berusaha siang dan malam sebab dia rasa usaha dia tu yang mendatangkan rezeki. Yang ni juga satu ekstrim. Yang tadi pemalih, Allah bagi rezeki, buat apa beri orang. Yang tu pemalih. Ekstrim juga, ekstrim di satu sebelah. Dan satu lagi ekstrim, cari sebab dia rasa rezeki ni datang sebab usaha dia, marketing kena lebih, marketing. Sedangkan dia tak pernah minta pun kepada Allah SWT. Itu juga satu ekstrim. Habis matan cerita tentang sifat Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Now kita nak pindah kepada matan yang seterusnya.
Apa matan dia ni tuan-tuan? Matannya berbunyi wa qauluhu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Okey, ni matan dia. Laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Dan juga innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Okey, dua ni kita nak bincang dulu dengan ayat yang pertama daripada surah Asy-Syura ni. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan ayat ini adalah ayat yang paling popular apabila menceritakan sifat-sifat Allah. Apa maksud dia? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah maha mendengar lagi maha melihat. Yang ni kalau tuan-tuan buka macam mana orang bahas akidah ni, ayat ini akan datang balik. Laisa kamitslihi. Dia tak sama dengan apa-apa. Jadi penulis Syekhul Islam Ibn Taymiyah menurunkan ayat ini untuk menetapkan dua di antara nama-nama Allah dan sifat yang dikandungi oleh kedua nama tersebut, iaitu Sami', As-Sami', Maha mendengar, dan juga Al-Basir. Di sini terkandung bantahan bagi kelompok Mu'attilah yang mengingkari nama dan juga sifat Allah. Jadi Ibn Taymiyah ni, kalau tuan-tuan ingat balik sejarah dia apabila dia tulis ini, dia berada pada satu zaman yang sentiasalah falsafah itu didahulukan untuk mengenal Tuhan. Kenal Tuhan, cara nak kenal Tuhan pada zaman dia mesti melalui kaedah-kaedah yang telah disusun ni. Antaranya ilmu falsafah ahlul kalam. Jadi dia telah syaratkan dalam ilmu kalam yang kita dah sebut berkali-kali, iaitu mereka meletakkan syarat, antaranya kalau kita nak panggil sesuatu benda itu absolute. Absolute maknanya dia ni memang Tuhan yang paling tak boleh. Jadi dia ni tak boleh buat benda macam mana apa yang kita buat. Dia tak boleh absolute tadi tu, zat yang absolute tu tak boleh sama dengan kita. Jadi dia orang dah letak syarat, iaitu dia bukan boleh mendengar. Tuhan ni tak boleh dengar. Sebab kalau dengar, ada benda yang datang dan juga lepas dengar tu hilang. Jadi dia ada sebelum tak dengar apa-apa, lepas tu dengar, lepas tu tak dengar. Jadi dia macam bersifat hadis, baharu. Bersifat baharu. Jadi benda tu macam sama dengan kita. Ni tak dengar. Okey, ni diam. Tak dengar. Lepas tu ada orang cakap, dengar. Jadi dia susun benda tu tak boleh. Jadi Ibn Taymiyah dia tulis ayat ni, dia kata nak bertauhid ni, nak berakidah ni mesti beriman dengan ayat yang ni, iaitu wa huwas samiul basir. Dia mendengar dan dia juga maha melihat. Mu'attilah, orang yang tak boleh terima Tuhan ini dengar, Tuhan ni dia bukan dengar, dia akan bagilah macam mana. Tetapi dalam ayat Allah kata dia dengar. Dan juga Al-Basir, yang melihat. Okey, itu sebab yang pertama. Okey, firmannya laisa kamitslihi syai', ini adalah satu bentuk penafian. Ia termasuk sifat salbiyah yang maksudnya adalah menetapkan kesempurnaannya, yakni tidak seorang pun dari makhluknya yang menyamainya kerana kesempurnaannya. Kalimat ini mengandung bantahan kepada para penganut tamsil yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Okey, jadi golongan-golongan ayat ini menjadi dalil kepada orang yang kata kalau adalah orang yang beriman macam ni, dia kata macam mana Allah itu dengar, dia dengar dengan telinga macam telinga aku. Yang tu tertolak dengan ayat laisa kamitslihi syai', Tuhan tak sama dengan sesuatu apa pun. Okey, jadi apa maksud as-sami'? Jadi kita bukan nak cerita sangat pasal falsafah ni, kita nak tahu apa maksud dengar tadi kan. Apa maksud as-sami'? Wa huwas sami'ul basir kan. Apa maksud as-sami', mendengar ni? Maha mendengar ni apa maksud dia? Jadi maha mendengar ada satu, ada pun okey. Adapun makna pertama as-sami'. Okey, as-sami' pertama as-sami' dia ada dua maksud. As-sami' bila sebut as-sami' maha mendengar,
dia boleh difahami dengan dua maksud. Dia maha mendengar. Jadi mendengar tu apa? Dua maksud. Satu maksud dia al-mujib, yang menyahut. Mujib dia jawab. Dia jawab. Dan yang kedua as-sami', iaitu yang dengar. Okey, apa maksud al-mujib? Contohnya yang menjawab tadi, yang mengkabulkan. Kabulkan. Apa maksudnya? Bila dalam firman Allah, Allah kata inna rabbi lasami'ud du'a dalam surah Ibrahim. Sesungguhnya Tuhan aku lasami'ud du'a, sangat mendengar doa. Jadi apa maksud dia tu? Sangat mengabulkan doa. Maksudnya dia takkan dengar saja kan, dia mesti nak bagilah. Kita minta dengan Tuhan, ya Allah berilah nak dan ni kejayaan dalam peperiksaan kan. Tuhan bukan sekadar dengar, dia mujib, dia mengkabulkan doa tu. Itu maksud as-sami'. Tuhan itu maha mendengar. Dan yang kedua maksud dia memang mendengar. Mendengar iaitu mendengar suara. Contohnya dalam firman Allah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dalam surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah, ayat yang pertama itu, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah kata benar-benar Allah mendengar kata-kata yang berjidal dengan engkau wahai Muhammad, yang bertekak dengan engkau wahai Muhammad, berkenaan suaminya, dan dia mengadu kepada Allah. Allah kata dia dengar. Ini cerita pasal apa tuan-tuan? Ada seorang perempuan, lelaki dia melakukan zihar kepada dia. Zihar ni apa? Dalam masyarakat Arab, zihar ni maksud dia samakan belakang isteri dia dengan mak dia ataupun mahram dia, kan? Dia nak bagi tahu belakang kau ni samalah macam mak Dan. Dan tengok belakang kau ni samalah macam Dan tengok mak Dan. Budaya ni tak ada dalam masyarakat Melayu lah. Kalau kita cakap macam tu mungkin dia tidak. Tapi dalam masyarakat Arab waktu itu, kalau dia cakap maksud dia macam dah tak nak tidur lagi dengan perempuan ni. Maksud dia macam aku dah tak nak dah dengan kau. Itu maksud dia. Benda ni tak adalah. Tapi lalu apabila dia mengadu kepada Nabi SAW, dia bertekak. Sebab apa? Sebab kalau dia bercerai dengan suami dia, dia tak boleh hidup tanpa suami dia, kan? Jadi dia mengadulah. Suami dia pula tak boleh urus hidup tanpa dia. Jadi macam mana nak buat ni? Okey. Jadi dia bertekak itu di mana? Di kamar, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukanlah kuat sangat. Dia macam dia cakap Rasulullah ni dia bertekak dengan Rasulullah pasal hal suami dia tadi. Dan Aisyah ada di situ. Aisyah ada di situ. Di dekatlah dengan situ. Rumah Rasulullah besar ke tuan-tuan? Rumah Rasulullah kecil kan. Rumah kita mungkin tak dengar kan. Besar rumah kita. Kan? Apa tu? Siapa kat depan tu? Tak dengar kan. Rasulullah kecil je. Rasulullah di Madinah, Rasulullah ni pemimpin. Tapi kisah dia apabila dia nak sujud, kan? Aisyah tidur sampai kena tolak dulu kaki Aisyah, kan? Maksudnya mungkinlah ada letak benda-benda barang, tapi bila tempat untuk lantai tu nak solat, Aisyah tidur, dia kena tepis dulu. Maksudnya nak sujud pun tak muat, kan? Okey, Aisyah ada berada di situ. Dan Aisyah kata alhamdulillahillazi wasi'a sam'uhul aswat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Demi Allah, sungguh aku berada di kamar itu dan sebahagian pembicaraannya samar bagiku. Aisyah ada dekat situ dan Aisyah kata aku pun tak apa dengar sangat apa yang dia orang cakap tu. Tak dengar. Tapi Allah dengar, kan? Allah di atas, langit tujuh, atas lagi, kan? Tapi Allah Ta'ala dengar. Alhamdulillahilladzi. Okey, itu menunjukkan Allah itu benar-benar dengar. Yang tadi maksud apa? Allah jawab doa, Allah makbulkan doa. Itu maksud doa yang pertama. Yang kedua adalah memang betul-betul Allah dengar. Okey, apa lagi maksud dengar? Boleh juga dipahami apabila Allah kata dia ini mendengar, maksud dia Allah sokong dia. Contohnya dalam surah Taha, Allah kata innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, asma', aku dengar dan aku tengok dan aku lihat korang ni. Siapa ni?
Kamu berdua ni siapa dalam kisah ni dalam surah Taha adalah Musa dan juga saudaranya Harun, Nabi Harun. Allah Ta'ala suruh pergi kepada Fir'aun, Allah kata pergi ke, lepas tu Allah kata innani ma'akuma, sesungguhnya aku ini bersama kamu berdua. Aku dengar dan aku lihat. Apa maksud aku dengar kat situ? Aku sokong, kan, bukan aku dengar, aku sokong lah maksud dia. Dari segi maksud ayat ni kita boleh faham lah, asma'u wa ara. Kau pergi, aku dengar dan aku lihat. Maksudnya aku akan support kau. Okey, itu juga boleh maksud mendengar. Dan juga boleh maksud yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman. Dengar juga boleh membawa maksud warning. Dalam surah Az-Zukhruf, Allah Ta'ala sebut am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Adakah mereka merasakan kami tak dengar rahsia mereka dan bisikan mereka? Kan? Allah Ta'ala, adakah kau rasa aku tak dengar? Itu maksud dia apa? Warning, warning. Kau rasa dia tak dengar ke? Itu maksud dia warning. Jadi sami' dalam bahasa Arab yang tadi makbul, kan, boleh maksud makbul, dan juga kalau dengar ada tiga benda. Satu iaitu betul-betul dengar, macam kisah itu Khawlah bintu Sa'labah, yang bertekak dengan Nabi tu, nama dia Khawlah bintu Sa'labah. Betul-betul dengar berbicaraan dua orang tengah malam di rumah, Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala dengar. Jadi jangan, kalau kita beriman Allah ni dengar, tuan-tuan, kita takkan cakap ikut suka hati. Kita kadang-kadang depan orang kita cakap baik-baik je, kan? Balik rumah kita lagi syaitan daripada syaitan. Kita cakap tu macam-macam, kan? Dengan isteri kita, dengan anak kita, poilah kau ni, tak guna. Kerana kita kalau kita tahu Tuhan itu dengar, kita takkan buat perangai ni. Kita Allah dengar, Allah dengar, Allah benar-benar dengar. Okey. Yang kedua, Allah Ta'ala sokong, maksud dia daripada dengar. Dan yang ketiga juga Allah Ta'ala maksud dia ancaman. Ancaman. Kau ingat saya tak dengar? Kan kita cakap dengan orang. Okey, jadi itu juga dia maksud dengar, tuan-tuan. Okey, jadi kita habis sampai basir pun boleh. Okey, basir. Ayat tadi adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tuan-tuan ingat tu ayat tu. Kita ulang, kalau kita baca ayat tu, kan, kita akan rasa Allah itu, rasa kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah dia panggil. Allah tu ada duk tengok kita, dengar kita. Okey, firmannya Al-Basir, yakni yang melihat seluruh apa yang dilihat. Jadi Al-Basir maksud dia boleh juga dipahami selain daripada melihat, dia juga boleh maksud mengetahui. Al-Alim, Basir, kalau kita kata wallahu basirun bima ta'malun, dan Allah itu melihat terhadap apa yang kamu lakukan. Allah lihat apa yang kamu lakukan. Juga boleh faham Allah tahu apa yang kau buat. Itu Allah basirun. Oh, itu je ke? Laisa kamitslihi. Okey, itu sahaja syarah tentang basir. Sikit. Laisa kamitslihi ni payah ni, tak payahlah, saya tinggalkan. Laisa kamitslihi ni dia punya syarah ni macam berkaitan dengan Nahu. Tuan-tuan ada belajar Nahu ke? Nahu tak ada, kan? Nahu ni siapa yang nak belajar, kan? Ponik belajar. Nahu ni macam grammar lah, kan, tuan-tuan? Grammar, kan? I is working ke I am working, kan? Jadi kita nak jatuh, ya, kan? Okey, kita teruslah sikit lagi kot. Mungkin kita boleh habis innallaha ni'ma. Okey, matan yang seterusnya, innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sebenarnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia tulis dalil ni, dalil, dan sebenarnya dia nak cerita benda belakang tu sikit je. Dia nak beritahu apa? Allah dengar dan Allah lihat. Tapi dia sebutlah laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia nak beritahu sami' dengan basir tu je. Okey, ayat yang kedua sama juga, innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Itu je dia nak beritahu. Tapi kita syarahkan je lah the whole thing. Dia nak jelaskan kat situ, kita kena beriman bahawa Allah dengar dan Allah lihat. Allah dengar dan Allah lihat. Baik, kita pergi kepada innallaha ni'ma ya'izukum bih. Ayat ni maksud dia apa? Sesungguhnya Allah ni'ma, sungguh baik dia punya nasihat. Nasihatnya
nasihat dia terhadap kamu. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ayat ni, apa benda yang nasihat Allah yang bagus sangat ni? Sesungguhnya Allah itu yang memberi sebaik-baik yang memberi pengajaran. Ya'izukum ni bagi nasihat, bagi wa'azah ni bagi nasihat, bagi pengajaran kan. Allah itu kalau nak bagi pengajaran, Allah lah yang paling baik. Ayat ni ayat ni datang selepas ayat apa? Sebelum dia ayat apa? Sebelum dia adalah ayat dia, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ayat ni sangat popular lah. Apabila, apa maksud dia? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah, bukan parti amanah. Saja nak masuk juga ya. Okey. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada orang yang berhak. Apabila kamu berhukum di antara manusia ataupun kamu menjatuhkan hukum di kalangan manusia, kamu hendaklah berhukum dengan adil. Ini nasihat dia. Lepas tu Allah baru kata, sesungguhnya Allah lah yang bagus, yang paling baik bagi pengajaran. Yang mengajar ni Allah paling baik. Dan terbukti ini adalah nasihat dia. Dalam sebuah pentadbiran, apa-apa pentadbiran, negara ke kan, paling besar kita tahu ni negara lah kan. Macam mana nak pentadbiran? Apa yang paling penting? Tunaikan amanah kita. Apa amanah kita? Kita bagi. Orang miskin kena dapat, orang ni kena dapat, kita bagi. Itu yang paling bagus, amanah kepada. Dan apabila kita jatuhkan hukuman, amanah ni hak, tapi hukuman ni apa? Hukuman ni apabila dia dah buat silap, buat kesalahan, orang-orang yang jahat ni, apa dia? Hukum dia dengan adil. Dua benda kan. Itu adalah dua benda asas dalam mana-mana organisasi. Kalau kita ada kuasa, kita ada nak mentadbir satu organisasi yang besar, itu dua nasihat yang paling penting. Yang Allah kata dialah yang memberi sebaik-baik memberi nasihat. Okey, tu kan nak cerita tu sangat tuan-tuan. Kita nak cerita tadi, Allah itu maha mendengar sahaja. Innallaha kana sami'an basira juga. Aku tahu dekat aku. Okey. Balik kepada apa yang kita nak fokuskan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa ni Abu Hurairah? Sahabat Rasulullah. Abu Hurairah antara periwayat hadis yang paling banyak sekali membaca ayat ini dan berkata, apabila Abu Hurairah diceritakan balik ayat ni, dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ibu jari. Okey, saya masa tuan-tuan selawat ni saya teringat Nabi kita apabila kita dengar selawat, apabila kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selawatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cumanya di Indonesia tuan-tuan, Indonesia diorang ni ada satu style. Apabila ada penceramahan dia ataupun orang yang bercakap kat depan ni, dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan jerit kat belakang sallallahu alaihi wasallam kan. Itu style dia. Dia sebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Dan Syekh Asim tuan-tuan, Syekh Asim apa nama dia? Syekh Asim yang terkenal, seorang yang penceramah yang terkenal di, kalau kita buka Facebook ke, buka TV, dia ni terkenal di TV. Dia pergi Indonesia baru ni. Dia pergi Indonesia, dia cakap the prophet, dia cakap orang putih lah, prophet sallallahu alaihi wasallam. Orang Indon jawab sallallahu alaihi wasallam kan. Orang Indon memang style dia macam tu. Apabila selawat dia nak kuat-kuat, dan ustaz-ustaz dia pun ajar macam tu kadang-kadang kan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kan tu, dia kata kepada, this is disrespectful. Ini adalah satu benda yang menghina Rasulullah kan. Awak bukan memuji Rasulullah ni, awak macam angkat suara awak di dalam masjid. Awak angkat suara awak dalam masjid. Nabi tak bagi angkat suara dalam masjid. Nabi tak bagi. Awak telah menghina sahib Allah SWT dengan awak rasa macam kita rasa macam kita tengah selawat lah kawan-kawan, tapi Allah tak suka. Allah tak suka, dia beritahu yang tu. Jadi saya sampaikan, orang Melayu ni bagus sampai tak dengar selawat dia. Orang Indo tak dengar sangat kan. Orang Melayu sampai tak dengar apa-apa kan, sunyi je kan, sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata cara yang betul adalah apabila saya sebut Prophet sallallahu alaihi wasallam, you say sallallahu alaihi wasallam.
You sebut sallallahu alaihi wasallam, sebutlah, tapi tak payah angkat suara. Allah. Habis masuk dah. Okey, tak apalah. Jadi kita berhenti sampai situ dulu. Sallallahu alaihi wasallam tu. Ini belajar apa tuan-tuan? Tak ingat dah. Innallaha, tadi Allah bagi rezeki, Allah kuat dan Allah sangat kukuh. Lepas tu Allah dengar, Allah lihat. Okey, itulah dia. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.